wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada hari ini kita sambung sikit lagi santapan rohani kita mengenai buku karangan Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni yang terkenal di seluruh dunia, iaitu La Tahzan, don't be sad, jangan bersedih. Intipati ketiga sebelum ini kita telah belajar dan kita telah dengar mengenai hari ini milik anda, hari ini milik kita. Kita sambung sikit lagi. Kata Syekh ini, aku hanya akan hidup hari ini. Kerana itu aku akan menanam dalam hatiku semua nilai keutamaan dan mencabut darinya pohon-pohon kejahatan yang kutanam sampai ke akar-akarnya, dan mematah-matahkan ranting-ranting yang berduri seperti sifat takabur, ujub, riak, buruk sangka dan sebagainya. Kata Syekh ini, hari ini aku hidup, aku duk fikir dah yang lepas-lepas, duk fikir, dan aku juga tak fikir yang akan datang. Aku fikir hanya hari ini sahaja. Maka kalau aku fikir hari ini, aku beranggapan aku akan mati hari esok, maka hari ini aku akan buat yang terbaik. Aku akan tanamkan dalam diri aku ini sifat-sifat terpuji. Aku akan buang yang ada dalam diriku ini sifat-sifat yang buruk, dengki, buruk sangka, takabur, ujub, riak dan sebagainya. Aku akan buang jauh-jauh semua sifat buruk itu dalam diri aku, dan aku akan tanam dalam diri aku ini sebagai bekalan untuk hari di sana. Tanam apa? Semua perkara-perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala dan disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bekalan untuk di sana. Dan kita juga telah dengar pada minggu lepas, kalau kita makan, pastikan makan itu ada pahala, tidur itu tidur ada pahala. Semua sekali apa yang kita buat pastikan ada pahala. Itulah yang akan memberi kita kebaikan di hari sana. Kata Syekh lagi, hanya hari ini aku akan dapat menghirup udara kehidupan, maka aku akan berbuat baik kepada orang lain dan menghulurkan tangan kepada sesiapa pun. Makna Syekh kata, hari ini aku beranggapan aku akan hidup sampai tak akhir, maka aku akan buatlah yang terbaik untuk diri aku sebagai bekalan di sana. Dengan apa? Buat baik kepada orang lain. Nampak orang tu susah, kita tolong dia. Kita tak ada duit, bukan saja kita tolong dengan cara ada duit, kita tak ada duit pun kita juga boleh tolong dia dengan tenaga kita. Tak semestinya kita tolong orang tu dengan duit. Makna kita ada tenaga, kita boleh tolong dia dengan tenaga kita. Mudah saja. Mana Tuhan itu tidak mensyaratkan nak tolong orang mesti dengan duit. Tak. Dengan tenaga kita, dengan masa kita yang kita ada, kita juga boleh tolong orang lain. Nah, itulah antara bekalan untuk kita bawa ke sana. Aku akan menjenguk mereka yang sakit, bukan sakit yang segar ni, yang sakit di rumah sakit itu, yang sakit di hospital tu, kita juga boleh pergi tengok, boleh pergi motivasi ke dia, boleh bagi nasihat ke dia, sabar, ini dugaan hidup, sabar. Itu juga boleh bagi pahala kepada kita, kerana kita memperingatkan kepada orang sakit itu supaya sabar. Caranya juga menghantar jenazah ke kubur pun boleh pahala, bekalang untuk di sana. Menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat. Tahu nampak orang tu salah, kita tolong ajar ke dia, salah ni jangan buat gini, kita betul ke dia, dan dia buat apa yang kita suruh, Allah pahala panjang sampai ke akhirat. Memberi makan orang yang lapar, nampak orang susah, nampak orang miskin, dia kebulu tak makan nasi, beri makanan ke dia, oh besar pahala. Lepas itulah kita tengok diajar oleh agama, bila hari puasa digalakkan beri makan kepada orang puasa tu, oh pahala besar sangat weh. Ramai hari puasa tu orang situ ada buka, beri makan ke orang. Apatah lagi beri makan, beri minum air pun, orang dahaga pun boleh pahala. Satu kisah seorang perempuan zaman Nabi ni, nampak anjing dahaga,
turun daripada telaga, ambil air beri ke anjing, boleh masuk syurga. Nak kabarnya beri anjing tu air, dia dahaga boleh masuk syurga, apatah lagi kalau kita beri makanan, beri air pada manusia ni, bolehlah, lagi-lagilah boleh masuk syurga. Nak kabarnya Allah Ta'ala itu sangat sayang pada hamba-hambanya yang mengikut benda-benda baik. Menolong orang yang sedang kesulitan, nampak orang tu susah, kita bantu dia, boleh pahala. Membantu orang yang dizalimi, tengok orang tu dizalimi, kita bantu dia pun boleh pahala. Meringankan penderitaan orang yang lemah, dia susah, kita bantu dia, boleh pahala. Mengasihi orang mereka yang menderita, disakit, tolong beri ke dia, obat ke, piti ke, boleh pahala. Menghormati orang alim pun boleh pahala. Menyayangi anak kecil pun boleh pahala. Nabi sangat sayang pada orang kecil. Sebab itulah Nabi tu semayang, tengah sujud, lama sujud. Kata sahabat, Rasulullah, tak pernah lagi tengok semayang lama sujud ni, kenapa? Kata Nabi, cucu aku sedang naik atas belakang aku. Nabi kata, aku tak mau beri dia kejut, biar dia naik sampai puas. Dia turun baru aku naik balik. Sebab begitu, tak marah dia Nabi. Dan akhir sekali berbakti kepada orang tua, ini juga boleh pahala. Maknanya kata Syekh ini, buatlah sebanyak perkara yang boleh memberi kita pahala untuk dibawa bekalan ke sana. Sebab kita yakin, kita sangkakan esok sudah kita tak ada, maka gitu kita akan buat yang terbaik. Itu kata Syekh. Kata Syekh lagi, aku hanya akan hidup hari ini, maka aku akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tidak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatimu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tidak akan kembali. Maknanya kata saya, wahai masa lalu, pergilah. Jadikan itu sebagai sejarah dan juga nostalgia yang tidak boleh beri apa-apa kesan kepada kita pada hari ini. Tengok tak benda dah, boleh mengalirkan air mata, tak ada faedah, kata Syekh. Nak tengok juga, carilah kaedah, carilah kajian kenapa jadi gitu, supaya tak jadi gitu pada hari ini. Itu boleh, kata Syekh. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban, maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Maknanya masa depan belum tentu kita sampai ke tidak esok tu. Lusa, tulak tubing, belum tentu sampai lagi. Tak payah fikir tu belum sampai lagi masanya, kata Syekh. Aku pun tidak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, kata Syekh. Kerana esok hari mungkin tidak ada sesuatu, esok belum tentu ada. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan dan tidak ada satu pun darinya yang dapat disebutkan, kata Syekh. Kata Syekh, hari ini milik anda merupakan ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Maknanya, fikirlah hari ini, kerana hari ini adalah milik kita. Ni fikir tu. Gitu. Itu kalam Syekh yang ketiga, hari ini milik anda. Kita tengok pula hari ini. Kalam yang keempat, masa depan akan datang dengan sendirinya, kata Syekh. Syekh beri ayat Quran ni. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jiluh, kata Tuhan. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan datang. Sesuatu yang ditentukan oleh Allah pasti akan berlaku. Maka janganlah kalian minta untuk disegerakan. Kita selalu dengar, kita ditimpa musibah, mitoklah Tuhan matikan aku segera. Jangan mitok. Ingat mati boleh, mitok tu tak boleh. Sebab mati pasti akan berlaku, kata Tuhan ni. Jangan fikir benda yang akan datang, pasti berlaku. Gitu. Mana kita manusia, setiap manusia ini di Lauh Mahfuz tu Tuhan tu dah daripada A to Z, kaya macam mana, hidup macam mana, kahwin dengan siapa, bagaimana anak dia, hidup ke senang susah, kaya ke miskin, macam mana senang, semua sekali itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Ada belaka dah. Benda tu maknanya
terimalah dengan seadanya apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jangan dalam kata bapa Tuhan beri dia kaya, aku miskin, zalimnya Tuhan. Jangan. Bapa Tuhan beri dia senang, aku susah. Jangan. Ada sebab. Mana ada hikmah yang Tuhan buat gitu tu. Mana kata Tuhan, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan datang. Maka janganlah kalian minta untuk disegerakan, kata Tuhan ini. Syekh mengambil kata-kata itu, ayat Al-Quran itu, untuk dijadikan modal untuk cakap dalam buku ini. Oleh kerana itu, janganlah anda mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah anda mahu mengeluarkan kandungan sebelum waktunya lahir? Mengandung 9 bulan, tak sabar nak terima anak, baru 3 bulan suruh anak dah. Anak boleh. Belum sampai lagi masanya. Bila sampai masa, dia keluar sendiri. Tak suruh dia keluar. Nah gitu. Atau memetik buah-buahan sebelum masuk. Tak sabar-sabar nak makan buah pelang. Putih lagi tak sabar, petik dah. Jadi tunggu dulu bila masuk tanam baru petik. Baru boleh ambil. Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba. Belum nyata dan belum diraba, boleh disentuh lagi. Belum berwujud, kata Syekh ni, dan tidak memiliki rasa atau warna. Lalu mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok, mencemaskan diri kita yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya? Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Kata Syekh ini maknanya, benda esok tu tak payah fikir, dia akan mari sendirinya. Bila sampai masa dia mari, dia akan mari. Tak payah fikirlah. Ini dalam konteks dunia. Bukan dalam konteks akhirat ni. Konteks akhirat boleh fikir macam mana hidup kita dalam kubur nanti kalau kita kurang pahala, itu lain. Macam mana hidup kita di akhirat nanti kalau kita kurang pahala, syurga neraka kita ini. Syurga neraka itu urusan Allah. Kita buat banyak dosa, contohnya dosa banyak, boleh juga masuk syurga dengan rahmat Allah. Begitu. Maknanya seseorang lelaki itu dosa banyak, anaknya itu kecil, tak mahu masuk syurga, ditunggu tepi pintu syurga. Kata Allah, kata apa kamu tak mahu masuk syurga? Kata budak itu, aku nak tunggu ayah aku. Ayah aku dah neraka, kata dia. Dengan rahmat Allah, Tuhan boleh ambil ayah dia itu masuk sekali syurga dengan anak dia. Dengan rahmat Allah. Itu kata penting rahmat Allah. Gitu. Maknanya jangan fikirlah hari esok, fikirlah ni. Yang jelas, kata Syekh, hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi, kata Syekh. Maka tidak sepatutnya kita menyemberangi sebuah jabatan sebelum sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahawa kita akan sampai atau tidak pada jabatan itu? Kerana kita tak tahu lagi apa benda berlaku esok ni, tak tahu. Entah ada ke kita esok, mati ke kita esok, belum tahu. Jadi tak payah fikir itu, kata Syekh. Fikir wa aini ni. Boleh jadi kita akan terhenti jalan kita sebelum sampai ke jabatan itu. Nak fikir-fikir, mati. Tak sampai setabuk. Atau mungkin pula jabatan itu hanya terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Tengok-tengok fikir, petang nanti sampai umur pendek. Tak ada juga. Nak fikir, kata Syekh. Dan boleh jadi juga kita akan sampai pada jabatan itu dan kemudiannya boleh menyeberangi. Mungkin juga kita fikir-fikir, kita masih hidup esok, boleh juga pergi ke jabatan itu. Mana ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan kita boleh sampai hari esok, ada juga kemungkinan kita tak boleh sampai hari esok sebab pendek umur. Entah malam ini mati, wallahu a'lam. Maka bila fikir untuk esok mati malam ni, sia-sia saja. Mungkin juga kita fikir malam ni untuk esok sampai esok. Ada beberapa kemungkinan, kata Syekh. Dalam syariat memberi kesempatan kepada fikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka-bukakan alam gaib dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini untuk alam dunia saja, untuk dunia. Untuk akhirat lain. Ni konteks dunia ni.
Mana dalam alam gaib tentang agama tu, kubur ke, alam pada masyarakat ke, alam kiamat syurga, itu lain. Tu memang janji Tuhan pasti berlaku tu. Tak ada takwil tu. Ni dalam konteks dia maksud dia ni esok dalam dunia kita ni. Hidup kita ni esok. Lusa tak fikirlah. Gitu. Cuma nak fikir dalam konteks agama lain. Maksud dia lain ni. Kena faham boleh. Kerana hal itu termasuk tahlul amal, angan-angan yang terlalu jauh. Maknanya macam-macam lah. Kalau aku kaya naik pokok, nampak penuh pokoknya, ambil buahnya, fikir-fikir aku jatuh mati tipu buahnya. Angan-angan gitu, angan-angan mak jeneng. Itu maksud dia tu. Maknanya benda-benda yang tak mungkin berlaku, tak akan jadi kalau fikir gitu saja. Angan-angan tak jadi. Dia kena ada juga ikhtiar, kena ada juga perbuatan itu untuk membolehkan itu berlaku. Sesungguhnya tindakan itu pun tidak termasuk akal, kerana semua halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Maknanya macam kita berlawan dengan bayang-bayang lah. Lawan kita dengan shadow kita sendiri. Tidak ada faedah pada itu, kata Syekh. Namun kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabak penyakit dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu adalah sebahagian dari kurikulum yang diajar di sekolah-sekolah syaitan. Maksudnya apa? Janganlah derma, kata Syekh ni. Kerana derma itu boleh memiskinkan kita. Jangan tolong orang hatimu susah, kata Syekh ni. Kata Syekh ni, itu merupakan ajaran syaitan, kata Syekh. Syaitan bisik dah, jangan sedekah ke masjid contohnya, kerana kita miskin hati. Duit kita ada RM100, kalau beri ke masjid sebahagian ke penuh ke, kita miskin. Jangan buat gitu. Kata syaitan, ajar manusia ni. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma, kata Tuhan tu. Tuhan kata dah. Syaitan kata dah, kalau derma nanti miskinlah kita, papalah kita. Padahal Tuhan kata kalau orang derma itu pahalanya bukan sahaja beratus-ratus kali ganda kita dapat, tapi kesenangan juga kita dapat. Beri kita, Tuhan beri kita lagi banyak. Kita keluar gitu, Tuhan gandakan lagi apa yang kita keluar lagi banyak. Itulah satu kisah zaman dulu zaman tabi'in tu, zaman sahabat Nabi tu. Seorang lelaki tu dia jumpa dengan orang miskin. Ini dia beri roti orang tu. Beri roti orang miskin. Dia beri roti separuh sikit. Dia beri orang tu 1/3, 2/3 dia ambil. Lepas tu dia jalan lagi, dia jumpa orang miskin yang tak ada baju. Dia pun buang baju dia, baju panas dia yang pakai dah tu, dia beri ke orang tu. Lepas tu masa dia nak mati tu, para sahabat ni suruh ngucap lah. Tak mengucap. Aku tak mau, kata dia. Jadi para sahabat takutlah kenapa sahabat dia ni suruh mengucap aku tak nak, kenapa syaitan hari tu gitu. Lepas tu dia jumpa Nabi pun, Nabi ceritalah bahawasanya syaitan kabar ke dia ni jangan ngucap mana nak mati tu. Lepas tu dia nampak, dia bersenyum. Tiba-tiba dia senyum. Maknanya Nabi kata dia nampak bayangan syurga tinggi sangat hadiahnya, ganjaran je. Rupa-rupanya itu hadiah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada dia hasil daripada dia sedekah roti tadi itu. Tu dia kata, kalau kau tahulah aku derma roti itu 1/3 ganjaran bersuara itu dah dalam syurga, nescaya aku akan bagi semua roti aku ke dia. Kata orang tu, kalau kau tahulah ganjaran aku beri baju panas aku yang pakai dah ke orang tu besar pahala di syurga tu, nescaya aku akan bagi lagi baru kepada orang miskin. Mana gitu? Kata nak. Tapi tak nampak pada akhirat. Gitu. Maknanya syaitan kata dah, jangan berilah bantuan kau orang, jangan tolonglah kau orang, nescaya kamu akan miskin. Kata syaitan itu. Maknanya syaitan kata dah, dan menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, kata Tuhan. Wa ya'murukum bil fahsya. Tuhan syaitan suruh kita buat benda keji. Buat benda apa?
bakhil. Buat benda apa? Kedeku. Jangan tolong orang. Mu tolong orang, mu jadi bersusah pula. Buat benda tolong orang. Kata gitu syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tuhan kata, sedang Allah menjanjikan kamu keampunan daripadanya serta kelebihannya kurniaannya. Tuhan kata dah, berilah banyak tolong orang, nescaya aku akan lipat gandakan apa yang bagi itu. Kata Tuhan. Jangan takut, janji Tuhan pasti berlaku. Barang siapa yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya pada jalan Allah, tolong orang ke, tolong masjid ke, pasti Tuhan akan bantu dia. Tuhan lipat-lipat gandakan pahala untuknya. Dan pahala itu kalau dia mati pun pada hari ini, selagi belum kiamat, pahala itu akan jalan sampai ke hari kiamat. Batulah di sekolah, ambil kabar anak murid, tiap hari ambil 10 sen, 5 sen. Yang tak nilai tu, biasanya 5 sen yang tak nilai, 5 sen cari. Bukan curi, cari. Jumpa tu ambil, letak tabung surau, letak tabung masjid. Pahalanya itu akan berjalan tiap hari sampai ke kiamat. Bila kita minta berdengar Allah Ta'ala, Tuhan akan tengok buku kita. Oh, hari ni ada derma, hari ni ada derma, hari ni ada derma, hari ni derma. Tiap hari derma ada ni. Oi, orang ni hebat sungguh ni. Tiap hari derma. Tuhan tak tengok nilai berapa ratus juta derma tu. Tuhan tengok ada atau tidak, ikhlas atau tidak. Bukan tengok kuantiti, kualiti tu tengok. Ada. Dia berilah apa dia nak. Begitu. Lepas itulah hamba ajar di sekolah itu, beri ke surau, beri ke masjid, posen. Tiap hari itu, nescaya bila kita minta dengan Tuhan, Tuhan akan tengok buku kita, ada tiap-tiap hari, maka Tuhan akan beri apa yang kita nak. Kalau kita belik, kosong. Ada sehari Jumaat, tu pun sia. Ada sia. Ada semua sang. Ada. Tuhan nak beri pun susah sikit. Makna gitu. Tapi kata kita lah, maknanya membuat perbandingan gitu. Maknanya dermalah sebanyak mana yang mungkin ikut kita punya kemampuan, kerana ganjarannya itu sangatlah besar seperti mana sahabat tadi. Kalau kau tahulah derma roti itu 1/3 kepada orang miskin itu, wow, pahalanya sangat besar, gunung sebesar gunung Uhud dalam syurga, nescaya aku akan beri semua roti aku ke dia. Kalau kau tahu bagi baju yang buat aku pakai dah kau itu besar segunung ganjaran dalam syurga, nescaya aku akan bagi semua yang aku ada kepada dia. Itu sebenarnya Tuhan kabar kita. Maka janganlah kupik, janganlah kedekut. Bila kita belanja duit kita untuk Allah, ganjarannya sangatlah besar. Kita akan sambung pula pada minggu hadapan pada tajuk intipati keempat, masa depan akan datang dengan sendirinya. Tak payah cari-carilah, dimarinya esok itu kalau panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.